Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan peluang pada malam ini untuk bertemu dan insya-Allah sama-sama kita memberikan satu perasaan, menanamkan satu perasaan dalam diri kita bahawa sesungguhnya kita berhajatkan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhajatkan kepada rahmat Allah. Kita berhajatkan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud kita berhajat kepada bantuan Allah tadi ialah dalam segala yang kita lakukan, semua itu adalah merupakan keizinan Allah. Kalau tidak ada izin Allah, kita tak dapat buat. Tak dapat buat. Dan kalau kita tidak dapat buat sesuatu itu, maka rugilah kita kalau benda itu baik. Jadi sebab itulah kita sentiasa memperdalamkan diri kita ini untuk sentiasa merasakan bahawa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun yang kita buat, yang kita ada, melainkan semua itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maknanya segala apa yang ada di langit di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kita nak merasakan bagaimana kita hari ini amat-amat memerlukan Allah. Maka dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa kita ni makhluk, hamba Allah, maka marilah sama-sama kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita melihat perkara yang berlaku pada hari ini, makin lama makin susah, makin lama makin sukar. Contohnya yang kita telah dengar berkenaan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan akta yang baru. Undang-undang dan akta yang baru, yang mana undang-undang ini ataupun akta ini, contohnya akta 342, Parlimen telah pun meluluskan. Parlimen telah pun meluluskan. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan bacakanlah sedikit sebanyak keterangan-keterangan tentang 342 ni, yang sebenarnya tak larilah daripada RHR yang pernah juga kita bentangkan sebelum ini. Jadi 342 ni kita dah bentangkan sebelum ini kepada tuan-tuan puan-puan. Cuma hari ini kita nak cuba perhatikan, kita nak teliti semula dan kita nak merasakan bahawa perkara ini perlu kita bukan sahaja tahu, tapi kita kena kita kata sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain kerana kesannya itu terlalu besar. Kesan itu terlalu besar dan kesan itu juga boleh sampai peringkat mengancam kedaulatan negara. Boleh mengancam kedaulatan negara. Jadi ini antara perkara yang telah pun sebahagian yang telah kita bentang pada tengah hari tadi. Lebih kurang pukul 2 lebih sikit tadi kita telah memulakan satu sidang media di bawah Task Force Rakyat. Di bawah Task Force Rakyat, yang mana Task Force Rakyat ini telah menyatakan kepada kita dengan resolusi-resolusi yang ada banyak perkara
yang menjadi masalah kepada negara ini sekiranya kita tidak tangani dengan baik. Kerana rakyat hari ini sudah mula merasakan bahawa kepimpinan negara hari ini dia pandai bercakap, terutamanya dalam parlimen, pandai mengeluarkan hujah, tetapi sebenarnya hujah-hujah itu hanya untuk menutup sesuatu yang lain. Jadi ini yang kita rasa. Jadi pada malam ni kita nak tangguh sedikit perbincangan berkenaan realiti yang ada kat luar. Kita tengok realiti yang ada dalam negara ini. Dan dalam negara ini yang mana kita telah pun pihak NGO telah pun menghasilkan satu resolusi, dipanggil sebagai resolusi Task Force Rakyat Fasa 1, hasil daripada persidangan meja bulat NGO dan rakyat. Jadi pada masa itu saya diamanahkan untuk nak koordinate program tersebut, dan daripada itu kita telah buat, kita panggil sebagai resolusi. Dan resolusi ini saya ingin sama-sama membacakan sebahagiannya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita sampaikan. Jadi resolusi ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi khas untuk kita sampaikan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kita panjangkan. Kenapa? Kerana sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik, maka kita akan berada dalam keadaan yang susah pada masa akan datang. Dan kita mendengar banyak perkara daripada pihak-pihak antarabangsa yang menyatakan bagaimana satu pandemik akan berlaku. Jangkaannya paling cepat pun dalam Disember, November. Mungkin Disember lah agaknya. Tetapi yang kita yakin insya-Allah kurang-kurangnya pasal lewat-lewatnya pun bulan Mac. Jadi ini adalah dia punya asasnya. Nak sebut kat sini, sekiranya berlaku pandemik ataupun berlaku apa yang digambarkan sebagai masalah-masalah kita kata sebagaimana yang sebelum ini berlaku, iaitu diadakan kita kata PKP, kuarantin, dan kemudian diadakan pula sekatan yang lain. Maka di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada masyarakat kita bertambah-tambah lagi masalah bertambah-tambah. Jadi pada malam ni saya nak cuba sampaikan sedikit sebanyak perkara-perkara yang telah dibincangkan supaya untuk kita hadam dan kita sampaikan kepada mereka yang ada dalam negara kita ni, terutamanya itu rakyat Malaysia. Antara perkara yang saya nak sampaikan, sebab tadi sidang media tadi mungkin ada beberapa perkara yang kita nampak macam tersekat-sekat lah. Jadi kita nak cuba sampaikan dalam bentuk yang penuh pada malam ini insya-Allah. Jadi saya akan cuba ulas dan melihat sebab resolusi ini telah pun dibuat dan alhamdulillah kita dah koordinate resolusi ini untuk kita lihat kenapa contohnya tergesa-gesa mereka nak meluruskan Akta 342. Akta 342 contoh tergesa-gesa, sedangkan akta ini telah pun dibawa ke parlimen sebelum ini, dan akta ini telah pun pada masa itu ditentang oleh Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang pada masa itu ialah Anwar Ibrahim, PMX. Jadi dulu dia jadi Ketua Pembangkang dan dia telah menentang di atas nama PH, di atas nama ahli Parlimen PKR. Dia telah menentang pindaan Akta 342 ini. Bagaimana yang dinyatakan di sini bahawa Parti Keadilan PKR, rakyat, Parti Keadilan Rakyat akan mengarahkan ahli-ahli parlimennya menentang rang undang-undang RUU, pindaan atas pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988, itu Akta 342 yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan pada masa itu, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Jadi dalam berita ini yang telah disiarkan pada 16 Disember pada tahun 2021 menunjukkan bahawa Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pindaan 2024 yang telah dibentangkan pada sesi Parlimen
daripada 24 Jun hingga 18 Julai 2024 tadi, yang mana pada masa itu iaitu Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri Malaysia pada itu telah dibincangkan, dibahaskan, namun kemudian telah digugurkan. Jadi pada zaman Perdana Menteri Ismail Sabri telah digugurkan akibat bantahan keras, bukan sahaja daripada kita sebut tadi Parti Keadilan Rakyat, begitu juga dibantah keras oleh rakyat kerana RUU ini dianggap bersifat drakonian dengan kuasa penuh diberikan kepada Ketua Pengarah Kesihatan KKM yang dipanggil absolute power. Dan pada masa itu yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk pada masa itu yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang Anwar Ibrahim dan juga ketua ataupun menteri kepada Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli berada di sebelah pembangkang pada masa itu, turut membangkang. Turut membangkang. Jadi maknanya kita lihat pada masa itu ketua pembangkang itu Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kesihatan pada masa itu bekas Menteri Kesihatan pada masa itu iaitu Dr. Zulkifli yang merupakan Menteri Kesihatan sekarang membangkang, membantah, dan kemudian juga dibantah oleh rakyat. Jadi kami kita ni lah membantah tentang akta ini yang memberikan kuasa penuh kepada pihak dikata digital Director General ataupun Ketua Pengarah kepada KKM masa itu Tan Sri Nur Hisham. Baik, jadi akta ini telah pun dibantah dan akhirnya Perdana Menteri pada masa itu Datuk Yang Amat Berhormat pada masa itulah Ismail Sabri telah pun menggugurkan. Dia telah gugurkan akta ini. Jadi tiba-tiba pada bulan yang lepas atau 2 bulan yang lepas, tiba-tiba akta ini telah dibawa semula ke Parlimen dan telah diluluskan. Diluluskan dalam keadaan quorum yang ada tidak menepati quorum yang sepatutnya, iaitu hanya 23 orang sahaja MP yang ada. Malahan MP ataupun ahli parlimen yang menentang akta ini seolah-olahnya menentang, iaitu MP daripada Kuching, DAP, YB daripada Kuching yang menentang, maknanya dia seolah nampak macam menyuarakan pandangan-pandangan yang tak berapa nak sokong lah gitu. Pada masa itu kita dapati apa yang setelah berjumpa dengan dia, kita dapati pada masa pengundian, hari pengundian tu dia tak ada. Hari pengundian tu dia yang paling banyak cakap, yang paling kuat lah sampai kami berjumpa dengan dia lah. Nak nyatakan, oh bagus ada juga orang DAP yang tak sokong kepada Akta 342 ni. Jumpa-jumpa dengan dia, rupanya pada hari pengundian dia tak ada. Dia tak ada. Jadi menjadi satu yang pelik bin ajaib lah. Orang yang tak dapati menentang, tapi dia tak ada masa hari pengundian, maknanya seolahnya dia setuju. Kan dia setuju. Jadi ini perkara yang kami jumpa lah. Dan yang lebih menghairankan kami, pada masa kami pergi ke Parlimen 2 hari lepas, bukan hari ini, semalam. Dan ketika bertemu dengan beberapa, kita sebutlah MP, tak sebutlah siapa noh, nanti malulah pula. Dan bila kita tanya dengan dia, kami nak dapati Akta 342 yang telah digugurkan pada zaman-zaman pemerintahan BN dan PAS dan lain-lain kan, telah diaktifkan semula dan kemudian telah diluluskan, dan impaknya ialah terlalu besar. Impak Akta 342 ni terlalu besar. Jadi bila kita sebut macam itu, apa jawapan daripada ahli-ahli parlimen yang lain yang ada yang kami jumpa selain daripada YB yang kita sebut tadilah? Dia kata, insya-Allah nanti kita tengok kita bantah sama lah. Kita bantah sama. Tapi benda tu dah diluluskan. Nak bantah apa pula? Jadi inilah yang menghairankan. Pihak pembangkang yang sebelum ini kan menjadi pembangkang sekarang jadi kerajaan, tak suka. Pihak yang kerajaan pula yang nak mencadang, kemudian mereka dah gugurkan, tiba-tiba macam masing-masing tak tahu. Jadi saya pun jadi pelik, bin hairan, bin ajaib lah. Benda-benda macam ginilah. Tapi saya ingin membacakan beberapa section. Kita mulakan dengan ini dulu, 342 dulu. Kerana dia ada implikasi.
section yang ada dalam section baru yang telah ditimbulkan di dalam Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit ini, dan seolah-olahnya kan akta ini telah diluluskan tanpa ada pendetailan. Tak ada pendetailan, dibagi kuasa penuh kan. Section yang baru 14A, iaitu di bawah tajuknya, kita nak sebut, kita bagi tajuk lah, pengasingan atau pengawasan orang yang dijangkiti dan orang yang disyaki. Jadi sebenarnya kita lihat pada section 14A ini, kita mendapati satu perkara yang dijangkakan, iaitu dikata seorang pegawai diberi kuasa, iaitu mana-mana inspektor kesihatan. Mana-mana inspektor kesihatan boleh memerintahkan supaya mana-mana yang dijangkiti. Jadi maknanya mana-mana inspektor kesihatan ataupun orang yang telah diberikan kuasa oleh menteri atau oleh ketua pengarah kesihatan boleh memerintahkan, boleh bagi perintah supaya mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya, dia rasa, dia percaya telah dijangkiti. Maksudnya orang yang telah dijangkiti mungkin ada batuk-batuk ke apa sebagainya, ataupun tak ada batuk-batuk, tak ada bersin-bersin, tetapi dipercayai telah dijangkiti. Ni akta mana-mana nama dia kan. Kita panggil akta mana-mana apa-apa. Jadi mana-mana inspektor kesihatan boleh memerintah supaya mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya, dia cuma percaya, sangka je, telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit berjangkit ataupun mempunyai sebab untuk dipercayai satu penyakit untuk menjalani. Jadi dia boleh memerintahkan apa dia? Untuk menjalani pengasingan dan pengawasan, kuarantin. Pengasingan, diasingkan. Daripada mana? Daripada keluarganya, daripada rumahnya, daripada saudaranya, daripada orang rapat dan sebagainya. Kan? Untuk menjalani pengasingan atau pengawasan di mana-mana tempat. Mana-mana tempat. Tadi mana-mana inspektor kan, yang melihat mana-mana orang kan, atau boleh buat pengasingan dan pengawasan di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkan. Semua mana-mana apa-apa yang difikirkannya patut atau sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Jadi disebut sini maknanya kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai ataupun mana-mana pihak kan yang dikatakan sebagai untuk memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia rasa mempunyai sebab dipercayai. Ada sebab dipercaya. Dia kata, saya rasa kamu ni kena dijangkit ni. Sebab apa? Kamu bersentuh dengan orang yang sakit tu. Kan? Maka boleh dipaksa menjalani pengasingan dan juga pengawasan. Di mana-mana tempat, maknanya bukan hospital lah, mana-mana tempat lah. Yang dia rasa nak pergi ke, kena pengasingan ke PLKN ke, pengasingan ke mana-mana ke penjara ke mana-mana. Dan bagi apa-apa tempoh. Maknanya bukan aja kena 2 minggu, 3 minggu, maksimum berapa minggu ke. Tak, apa-apa tempoh sampai bila-bila. Kan? Dia yang rasa dia patut. Kan? Jadi inilah kuasa absolute power untuk memerintahkan siapa-siapa sahaja yang dia rasa ada sakit dan boleh diasingkan. Boleh diasingkan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita kata cukup bahaya sekiranya membawa kepada kuasa absolute power ni. Kalau dia kata contohnya masa hari pilihan raya, tiba-tiba seorang MP tu dia nak buat penamaan calon. Penamaan calon ni wajib orang yang nak bertanding tu hadir. Hari berkenaan. Tiba-tiba datang pegawai kesihatan. Kami yang mengesyaki bahawa tuan calon ahli parlimen ini kami mengesyaki bahawa tuan ada penyakit yang berjangkit. Maka dia boleh memerintahkan orang yang disyaki tadi tanpa perlu kepada perkara-perkara yang digambarkan SOP ke ataupun timbang tara ke nak tengok betul tak betul dia penyakit sebagainya. Maka dia kata kena diasingkan. Maka pada hari ini tuan kena diasingkan di satu tempat. Mungkin di mana-manalah.
Dan kemudian dia punya masa pun bila-bila masa. Selama setahun, 2 tahun, berapa tahun. Itulah kami buat satu lawak jenaka kan. Dalam penjara. Diasingkan dalam penjara. Maka bila ditanya dengan seorang tu, kamu dah berapa lama duduk dekat penjara ni? Dah 5 tahun. 5 tahun duduk dalam penjara? Dah 5 tahun dia kata. Kamu ni jenayah apa, sakit apa? Tak tahulah, saya batuk-batuk dengan sesama. Batuk-batuk sesama. Tiba-tiba saya diarahkan duduk kat sini. Dah 5 tahun duduk. Dah 5 tahun. Ni contoh ni kami buat lawak lah. Bila nak sebut sini benda tu, boleh menjadi satu yang diklasifikasikan sebagai mana-mana tempat, mana-mana orang, mana-mana yang disangka syaki, apa-apa, bila-bila masa. Ini undang-undang yang kita kata polis pun tak ada undang-undang macam ni. Pihak penguasa polis pun tak ada. Dia nak keluarkan senjata. Dia nak dakwa orang, ada borang pendakwaan. Kenapa? Sebabnya. Apa buktinya? Ada buktinya. Ada nak keluarkan barang, bukti sebagainya, kena ada. Dia punya borang-borang dia, prosedur dia, SOP dia. Tapi kali ni tak ada. Inilah yang kita gambarkan sebagai undang-undang drakonian. Kemudian, itu 14A-1. 14A-2, apa kata dia? Perintah yang disebut dalam subsection -1 tadi boleh termasuk. Jadi perintah tadi tu dah perintah dah mana apa-apa tadi tu boleh termasuk satu perintah untuk memakai atau menggunakan peranti pengesan. Jadi tak cukup aja dia suruh kita duduk satu tempat, dia pasang pula IC chip, dia pasang pula gelang yang boleh menyebabkan kita ni dikesan pergerakan kita, dirakam perbualan kita dan sebagainya. Ataupun dipasang apa-apa bentuk peranti pengesanan sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai yang diberi kuasa. Jadi bukan saja dia boleh kuarantin kita. Oleh kerana di kuarantin kita, katalah kuarantin kita di rumah, satu family kena kuarantin, tak boleh keluar. Tak boleh keluar, nak beli barang semua pakai, dia panggil apa? Grab food aja datang. Tak boleh. Kalau orang tu ada duit lah, Grab food kan. Jadi, boleh juga, ni 14A-2, dia kata boleh pasang peranti untuk mengesan pergerakan dia kepada pegawai yang diberi kuasa. Bismillah. Maka, seksyen baru 14A ni, daripada akta yang telah diluluskan dengan senyap-senyap, sehingga yang datang hanyalah 23 orang saja. Ahli parlimen lain, termasuk ketua pembangkang pun tak ada. Ketua pembangkang pun tak ada. Dibahaskan tak tahulah di mana pergi pembangkang-pembangkang kita ni. Membolehkan pegawai-pegawai diberi kuasa untuk memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti penyakit berjangkit menjalani pengasingan dan ataupun pengawasan di mana tempat yang sesuai, yang telah dikenal pasti selain daripada hospital. Dia boleh tahan kita pergi kat mana nak duduk dekat dalam store mana-mana pun boleh lah. Itu pegawai itu punya budi bicara. Perintah tersebut berdasarkan apa tempoh. Kemudian berapa lama pula dia pun tentukan. Tak kira lah mesti 2 minggu dah sihat kot ataupun ada tanda-tanda, tak ada. Bila dia fikirkan dah sihat, baru sihat. Apa tempoh yang difikirkan oleh pegawai yang diberi kuasa sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang awam. Jadi istilah bahaya ni pun satu yang luas. Dia kata ni bahaya padahal dia kena sesemua biasa je. Macam pernah dulu masa PKP, seorang ibu telah dipisahkan daripada anaknya walaupun ibu tu duduk menyusu anak. Duduk dalam hospital tak boleh jumpa, tak boleh apa, dia kuarantinkan hanya kerana mengesyaki salah seorang daripadanya itu telah berada di dalam keadaan berpenyakit berjangkit tadi. Jadi ini adalah mempunyai apa implikasinya, kesan buruknya daripada seksyen 14A ini. Maka kita nak sebut kat sini. Saya cerita satu-satu ni apa yang telah ditulis sebahagian daripada resolusi yang kita bentangkan. Ini saya ambil Akta 342 dulu supaya kita faham. Pelanggaran hak asasi individu. Jadi yang pertama tadi kebebasan peribadi. Individu yang dijangkiti mungkin kehilangan kebebasan untuk nak pilih tempat dirawat, tempat di pengasingan, semua pegawai tentukan. Dan boleh menyebabkan pelanggaran hak asasi dan khususnya kebebasan bergerak untuk mungkin nak mengambil ubat lain dan sebagainya di pakat-pakat kurung saja. Dan sinilah
berkemungkinan juga berlaku penyalahgunaan kuasa, memberikan pegawai-pegawai berkenaan berkuasa membuat keputusan tanpa kawalan ketat yang boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa di mana keputusan pengasihan mungkin dibuat secara tidak adil ataupun tanpa penelitian yang menyeluruh. Jadi dia kata hak ni dijangka menjangkit, seorang jangka sakit, hak tu satu keluarga semua ni orang yang terkesan. Satu keluarga kena. Seorang ke balai polis di tempat reman, seorang pergi ke klinik, seorang pergi ke mana-mana lah. Pecah-pecah pula. Ini adalah dia membuka kepada penyalahgunaan kuasa. Kalaulah kita kata dia pergi ke sebuah mall, dia pergi ke pegawai balai polis. Contohnya, dia pergi sana, saya daripada KKM, saya adalah pegawai penguatkuasa KKM yang datang ke balai polis ini, saya nak berjumpa dengan sarjan. Maka sarjan, saya minta maaf, nampak macam ada sesema-sesema sikit, maka sarjan disyaki telah mengidap penyakit yang berjangkit. Maka dengan kuasa saya di bawah Akta 342, saya boleh menahan sarjan dan juga seluruh yang in contact satu balai kena tutup. Satu balai boleh ditutup. Kenapa? Hanya kerana disyaki. Itu kalau di balai polis. Kan? Ini kuasa yang unlimited kuasa ni. Di bawah akta tidak ada apa-apa. Nak kena testkah dulu, kena ada test juga. Cocok hidung lah, ambil air liur daripada mulut lah dan sebagainya. Sekarang ni tak ada dah. Boleh terus, tahan je. Macam itu, boleh terus. Saya pegawai kesihatan KKM ni lebih tinggi. Bukan saja daripada sarjan yang ada dekat dalam balai polis tu. Sampai ke peringkat parlimen dia boleh tutup. Sampai ke peringkat istana pun dia boleh tutup. Maaf, ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Patut ingin menyatakan bukan sembah durhaka, sembah kesihatan. Iaitu didapati tuanku dan juga kerabat tuanku. Semua orang di sini telah dijangkiti oleh penyakit berjangkit. Apa tandanya? Apa buktinya? Tak perlu bukti tuanku. Akta 342. Maka tuanku diwajibkan pengasingan. Istana tutup. Tak boleh terima. Tak boleh terima tetamu. Tak boleh ambil tetamu. Tak boleh keluar. Kena pasang peranti. Jadi kita dapati DG Kesihatan. Kita kata Digital Director General Kesihatan. Dan juga kita kata Menteri Kesihatan. Jadi lebih berkuasa daripada yang di Pertuan Agong. Kalau dia nak buat lah. Nak sebut kat sini, Akta 342 ni terlalu luas dan sehingga peringkat dia boleh menjadikan suatu yang huru-hara jika berlaku penyalahgunaan kuasa. Kemudian begitu juga ketidakpastian tempoh pengasingan. Dia tak sebut 2 minggu ke, tak sebut 2 bulan ke, tak sebut 2 tahun ke. Jadi tempoh tidak terbatas. Inilah daripada seksyen baharu 14(a)(1). Dia kata apa? Frasa itu, apa-apa tempoh yang difikirkan patut. Maknanya kalau dia nak tahan kita 3 minggu, 3 minggu lah. Membolehkan pengasingan diteruskan tanpa had masa yang jelas. Yang mungkin menyebabkan orang yang dijangkiti itu mengalami pengasingan lebih daripada masa yang munasabah. Lebih daripada yang munasabah. Jadi, dia terlupa. Dia sibuk sangat ke sana sini. Dia terlupa. Dia kena keluarkan ada orang yang dah duduk dalam tu setahun. Setahun baru tengok. Ada seorang dah setahun lah pakcik ni. Tengok-tengok dah kering mati dah. Nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Bagaimana seksyen 14(a) ni ataupun 14(a)(1) dan (2) ini menunjukkan kita bahawa akta ini tidak boleh dijadikan sebagai satu undang-undang akta. Macam mana boleh diluluskan? Baik. Kesan psikologi pula. Pengasingan yang berpanjangan. Terutama di tempat selain daripada hospital. Boleh menyebabkan tekanan emosi. Kita dah lah tak boleh jumpa saudara, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh pergi kerja, tak boleh buat apa yang kita nak buat. Kalau orang tu main bola, tak boleh main bola. Orang minat pancing, tak boleh mancing. Maka dia akan mengalami tekanan emosi, tekanan mental kepada individu yang terlibat. Dan pengurungan itu pasti menimbulkan suasana cemas, suasana murung, suasana gangguan-gangguan psikologi yang lain. Jadi ini antara perkara. Ini dari sudut kita kata psikologi pula. Kemudian begitu juga dengan kualiti dan keselamatan pengasingan. Jadi kemudahan tempat selain hospital. Tempat pengasingan itu pula mana-mana tempat. Boleh diletakkan tempat pengasingan selain daripada hospital
mungkin tidak ada kelengkapan, tidak ada kemudahan kesihatan yang mencukupi, rawatan-rawatan dengan doktornya, dengan penjagaannya dan sebagainya, maka ini akan meningkatkan lagi risiko komplikasi kesihatan yang lebih teruk kepada mereka yang dijangkiti. Jadi tuan-tuan dan puan, akta ni memang draconian tunggulah. Dan kemudian jika tempat pengasingan itu pula tidak diselia dengan baik atau tidak memenuhi standard kesihatan yang ketat, terdapat risiko pula tu adanya penyebaran penyakit yang lain yang lebih besar, maka tentulah keselamatan awam, orang awam juga terganggu. Ini antara perkara-perkara yang kita boleh fikirkan, sebenarnya banyak lagi lah. Dan kemudian yang seterusnya ialah bagaimana akta ini, kita kata 14A, kurungan 1, kurungan 2 tadi, kan, dia boleh mencabar ketelusan dan kita kata accountability kepada mereka yang diberikan kuasa tadi. Jadi keputusan tadi semuanya dalam akta ini menyatakan berdasarkan budi bicara pegawai tersebut. Budi bicara. Kalau pegawai tersebut jenis orang cerdik, jenis orang jujur, alhamdulillah. Kalau jenis yang ambil duit ni, dia tak suka seorang tu, kan, belajar ataupun mengajar ataupun bekerja, tempat tu jual ke apa, dia tak suka, maka keputusan ini berdasarkan budi bicara jahat dia. Jadi kita nak kena sangka jahat lah juga. Kalau orang tu dia boleh mengambil rasuah contohnya. Jika keputusan untuk pengasingan dibuat hanya berdasarkan budi bicara pegawai yang diberi kuasa tanpa garis panduan yang jelas, ia boleh menimbulkan persoalan tentang ketelusan dan accountability, kebertanggungjawaban dalam proses penguatkuasaan undang-undang. Jadi kalau setakat budi bicara je, kan, dan budak tu pula, orang tu pula, pegawai tu pula, ada benda yang dendam dalam hati dia, hasad dalam hati dia, dia nak kenakan siapa-siapa, inilah masa dia nak kenakan siapa-siapa. Dan dia boleh buat, sebab kuasa telah diberi pada dia. Malahan kita tengok nanti, akan boleh pula gunakan, kita kata kekerasan. Ini juga adalah merupakan masalah keterusan dan accountability. Tapi akta ini dah diluluskan tanpa ada SOP yang jelas. Tidak ada. Semua pakai-pakai bijak-bijak bisana dia. Dan macam dia tu hakim. Kan? Ketidaksamaan pelaksanaan. Dan juga kita lihat bagaimana berlaku sekiranya orang yang telah ditangkap tadi, atau yang telah dituduh sakit tadi, orang yang telah diasingkan tadi, dia pula mengalami pengesan. Dia merupakan orang-orang daripada golongan-golongan OKU, golongan rentan. Dan undang-undang ini akan memberi kesan yang tidak seimbang kepada golongan-golongan rentan, golongan-golongan yang minoriti, ataupun golongan-golongan yang sakit, orang-orang miskin, mungkin warga asing, atau mereka yang tinggal di kawasan pendalaman, kampung-kampung, yang mungkin tidak mendapat akses kepada tempat pengasingan yang selamat dan sesuai. Jadi secara keseluruhannya, perubahan Seksyen 14A kurungan 1 kurungan 2 ini terdapat risiko pelanggaran hak asasi, penyalahan guna kuasa dan kelemahan dalam pelaksanaan yang perlu diberi perhatian dengan serius. Ini satu. Baru satu. Ada lagi. Dan di sinilah perkara yang kita tekankan. MP tak tahu ke? MP kita tak tahu ke perkara ni? Ataupun MP tak peduli? Sebab tu banyak kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyebabkan hari ini kita sibuk berbincang dengan masalah kerakyatan. Sibuk berbincang dengan masalah-masalah yang disebut sebagai kewarganegaraan. Sibuk. Memanglah benda tu penting. Tapi akta ni ialah akta yang akan kena semua orang. Termasuklah kan ke bawah durian di Pertuan Agong. Boleh dikenakan. Dan ia disangkut dengan semua orang. Baik, tengok yang kedua. Seksyen 15A berkaitan dengan penggunaan peranti pengesan. Jadi bukan saja dia boleh berkuasa tuduh, ini kamu sakit, kemudian dia suruh buat pengasingan, pengawalan, boleh diasingkan dengan di mana-mana saja dia rasa budi bicara dia, dan di mana-mana saja, berapa lama pun, ikut dia lah. Maka ditambah dengan Seksyen 15A. 15A, perintah untuk memakai atau menggunakan peranti pengesan
ataupun sebagainya. Maka 15A kurungan 1, seorang pegawai diberi kuasa. Diberi kuasa. Sekali lagi, diberi kuasa mutlak. Boleh mengeluarkan apa-apa perintah. Nampak? Nampak sangat undang-undang ni, akta ni, akta apa-apa. Mana-mana. Kan? Apa-apa perintah bagi maksud pengesanan kepada mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya. Yang dia rasa-rasa je, yang dia sangka-sangkanya bahawa telah dijangkiti atau mana-mana kontak pada beliau. Jadi maknanya kalau dia kena jangkit, siapa kontak dia? Maknya, bapaknya, anaknya, suaminya, isterinya, saudaranya, rakan kerjanya. Tak kira siapa. Dia rasa, ni pun ada juga ni. Ni pun ada, engkau pun ada juga. Engkau pun ada, semua ada. Pakat ada satu rumah, satu kampung yang kontak dia. Dia ni pula jenis orang yang suka tolong orang. Kan, NGO, pergi sana, pergi sini, bantu-bantu. Semua yang dibantu pakat kena belaka. Maka seorang pegawai diberi kuasa boleh mengeluarkan apa-apa perintah. Apa-apa perintah bagi maksud pengesanan kepada mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia punya sebab yang percaya bahawa orang tu telah dijangkiti atau mana-mana kontak. Jadi sekarang ni bukan orang yang dijangkiti saja. Kontak dia pun kena. Orang yang berhubung dengan dia, bercakap dengan dia. Tukang Grab nak hantar makanan. Engkau hantar makanan, engkau pun kena juga. Boleh baca itu. Ni perintah dia ni. Ni perintah ni. Akta baru ni. Jangan main-main. Boleh digunakan kekerasan. Siapa tak nak ikut perintah, engkau perintah boleh diberikan kekerasan. Itu 15A kurungan 1. 15A kurungan 2. Perintah yang disebut dalam subsection 1. Perintah yang disebut atas tadi. Boleh mengeluarkan apa-apa perintah. Untuk tujuan pengesanan, boleh pasang peranti. Boleh pasang bak. Boleh termasuk satu perintah untuk memakai atau menggunakan suatu peranti pengesanan atau apa-apa bentuk peranti pengesanan sebagai yang ditentukan oleh pegawai yang diberi kuasa. Jadi, dia boleh bagi orang tu bukan saja dia asingkan, bukan saja dia dikawal, bukan saja dia jaga mana-mana tempat nak letak. Dia boleh bagi pula peranti. Kalau lari, meletup kaki contoh. Nak kesan orang tu pergi mana? Nak pergi minum air dekat apa namanya kedai mamak. Kan? Sampai-sampai dah kena kepung. Kenapa? Ada peranti. Maka section ini membolehkan pegawai yang diberi kuasa tadi atas budi bicara dia untuk mengeluarkan apa-apa perintah. Tak payah ada bukti, ambil swab test ke, ambil darah ke. Dulu nak kena swab test. Sekarang tak perlu swab test dah. Cukup dengan ada sebab yang dipercayai bahawa dia ni berpenyakit, dia ni ada benda. Yang ni kontak kan. Kamu berbual gitu kena juga. Kamu pun kena juga. Waktu tolonglah tuan, saya besok ada interview penting semuanya. Okey macam inilah. Kita cerita senang ni lah macam ni. Kalau ada RM500 kan, saya boleh tukarkan, tak payah pengasingan. Tak payah ada pengesanan, tak apa. Kamu dia asing kat sini, tapi kamu boleh keluar pergi kerja. Orang tak kesan. Kalau nak balik RM500 lah. Kalau tak ada, tak apalah. Saya akan tulis saman ni. Dia terdedah kepada penyalahgunaan kuasa. Membolehkan pegawai yang diberi kuasa untuk mengeluarkan apa-apa perintah yang perlu dipatuhi oleh mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia, pegawai tadi tu, mempunyai sebab dia percaya, dia rasa, dia percaya yang disyaki telah dijangkiti. Cukup dia percaya je, disyaki, tak payah bukti pun tak apa. Kamu kena pasang peranti. Kamu kena pakai gelang ni. Gelang ni, kalau kamu keluar daripada tempat yang telah kita tetapkan ni, sejauh 10 meter, 5 meter akadnya, maka akan berbunyi dan kamu akan dikenakan denda pula. Denda bukan sikit, RM5,000. Bismillah. Saya akan banjir buat denda pula. Bismillah. Jadi dipercayai, dijangkiti tadi, maka ataupun mana-mana kontak ataupun kontak pada pesakit tadi bagi maksud pengesanan atau pemantauan. Perintah ini boleh termasuk perintah untuk memakai apa-apa bentuk peranti pengesanan yang
disediakan oleh pegawai yang diberi kuasa. Untuk menggunakan apa-apa aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai yang diberi kuasa. Apa implikasi buruk ni tuan-tuan? Ni saya nak bincang ni, implikasi buruk ni kami fikir. Sebahagian daripada kami ni pakar undang-undang. Bismillah. Minta izin minum air sekejap. Bismillah. Macam ni sehari datang pegawai kesihatan, dia kata, ini kena penyakit berjangkit, batuk banyak. Bismillah. Saya pun cakap dengan dia, tuan, saya baru balik Mekah, tuan. Saya batuk ni sebab balik Mekah. Kan, bekah kering, batuk ni tuan-tuan. Tak. Kamu ni ada penyakit berjangkit. Kamu kena diasingkan. Kan. Buat swab test, tuan. Dulu kita tak nak buat swab test. Sekarang, buat swab test, tuan. Swab test tak perlu. Ambil darah, tuan. Darah tak perlu. Cukup saya syak kamu ni batuk-batuk teruk sangat ni. Padahal baru balik Mekah. Baru balik Mekah ni. Bukan coronavirus. Kan? Jadi, dia kata, kan? Bukan cukup dengan pengasingan. Dia suruh kita pakai pula pengesan, alat pengesan. Nak pergi tandas dia tahu. Ni malam-malam bangun 10 kali pergi tandas. Kenapa? Buang air kecil, minum air banyak. Ni pula dalam tandas dia merengut-rengut, kan? Susah nak berak, sembelit. Dia boleh dengar pula suara tu. Apa peranti? So ni, apa peranti digital boleh dikenakan sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai yang diberi kuasa. Saya nak bayangkan tuan-tuan, kalau undang-undang ni jalanlah ke sini, kemudian yang pegawai-pegawai tu pula jenis-jenis ngok, IQ-nya tak sampai 10 pun, dia jadi pegawai. Ada SPM, ada SRP, ada PMR. Boleh jadi pegawai. Tiba-tiba otak dia biol, kena ketuk dengan mak dia, jahat sangat ke apa, jadi pegawai kesihatan, tiba-tiba pergi ke kita, dia kata, kamu ni sakit ni, kenapa? Saya tengok muka kamu ni gelap. Dah memang dia hitam manis. Muka kamu ni gelap, patutnya kamu putih. Dia ni keturunan mamak. Memang gelap. Kan, dia kata macam ini gelap ni, tanda-tanda ni. Maka kena pengasingan. Itu budi bicara dia. Budi bicara dia. Baik. Membawa implikasi. Apa implikasi? Tengok Yang pertama, pelanggaran privasi. Kan, privasi. Jadi bila diletakkan pengesan digital yang ketat mengikut dia budi bicara pegawai tadi, maka penggunaan peranti tadi dan aplikasi digital tadi boleh melibatkan pengawasan yang menyeluruh terhadap lokasi dan pergerakan individu, dan ini menimbulkan kebimbangan kepada privasi. Nak pergi tandas pun dikira. Dia kata kalau kamu pergi tandas lebih daripada 5 kali satu malam, maka kamu sah sakit. Sudah. Maka nak cek sekarang dia bagi letak peranti. Daripada tempat katil kita tu, pergi ke tempat tandas tu, 5 kali. Ni sah kamu pergi. Padahal orang tu kencing manis. Padahal orang tu sakit, kan? Sakit perut, nak buang air. Jadi, di sinilah akan menimbulkan privasi tadi, bimbang privasi kita, di mana maklumat peribadi, kesihatan kita boleh didedahkan. Tiba-tiba ada orang nak pinang anak dara ni. Anak dara yang telah dikesan tadi. Dia pula ada maklumat. Kau jangan kahwin dengan dia lah. Kenapa? Dia ni tiap-tiap malam 10 kali masuk bilik air. Ini ni aku ada data dia ni. Kau jangan pergi dia. Dia bocorkan pula maklumat orang tu. Dah lah privasinya dicebut, dicemar. Kemudian dia bocor pula ke orang. Siapa yang boleh halang orang suka cakap cerita pasal orang ni? Jadi, ini merupakan suatu kebimbangan privasi seseorang. Itu penyakit ni. Tiba-tiba bila dah ada digital, dia kesan pula macam-macam. Kau tahu tak, dia ni ada AIDS. Dia ni ada penyakit sekian-sekian. Penyakit yang memalukan. Kau janganlah kawan dengan dia. Jadi macam tu pula. Baik. Kemudian penyalahgunaan data. Data peribadi yang diperolehi melalui peranti pengesanan boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa jaminan keselamatan yang kuat.
maklumat-maklumat sensitif mengenai kesihatan, lokasi individu boleh terdedah dan kepada risiko kebocoran dan disalahgunakan oleh tujuan-tujuan yang lain. Jadi kita lihat data-data tu pula dia boleh ambil. Dia boleh kesan. Kalaulah digunakan peranti yang bukan sahaja mengesan tempat tetapi juga mengesan di mana kan orang tu bercakap pun dia boleh tahu. Orang tu mengigau apa pun dia boleh faham. Ini satu kebimbangan melanggar hak-hak kan kepribadian, privacy. Kemudian begitu juga kebimbangan etika dan hak asasi. Jadi paksaan menggunakan teknologi ini akan memaksa individu untuk memakai peranti tadi, sama ada peranti pengesanan ataupun menggunakan aplikasi digital, boleh melanggar hak individu tadi untuk menolak penggunaan teknologi tadi. Jadi dianggap kita nak tolak pun dah tak boleh dah. Kemudian kawalan yang berlebihan, memberi kuasa kepada pegawai untuk menentukan siapa yang perlu dipantau dan boleh mengakibatkan kawalan-kawalan yang berlebihan ke atas kehidupan individu tersebut. Termasuklah mereka yang disyaki dijangkiti tanpa bukti yang kukuh. Ini boleh menimbulkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan kuasa dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Diskriminasi. Sebab dia orang ni bukannya semuanya macam orang kata orang bertakwa, warak dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu kesan sosial pula, stigma yang ada, individu yang dipaksa memakai peranti pengesanan mungkin terdedah kepada satu stigma, satu suasana diskriminasi oleh masyarakat menganggap mereka sebagai ancaman. Macam dululah pakai gelang pink. Tengok orang pakai gelang pink je, semua pakat lari. Kenapa? Ini penyakit berjangkit. Contohnya. Jadi mungkin orang tu pakai alat pengesan, tidaklah sakitnya teruk, tapi sehingga menyebabkan ramai orang pula kan mengata macam-macam kat dia, menghadapi masalah-masalah terdedah kepada diskriminasi, stigma-stigma yang lain, sehingga menyebabkan kehidupan sosial terjejas dan profesional mereka terganggu. Ini kesan-kesan dari sudut stigma sosial. Begitu juga kesan psikologi, pemantauan yang berterusan boleh menyebabkan tekanan psikologi, ketidakselesaan, perasaan dikawal yang berlebih-lebihan dan seterusnya boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka yang telah diletakkan peranti tadi. Jadi itu bahagian peranti itu. Bagaimana pula dengan teknologi yang digunakan? Mungkin kelemahan teknologi yang ada sehingga peranti ataupun aplikasi digital itu terdedah pula kepada serangan cyber, terdedah pula kepada hackers yang boleh menyebabkan satu masalah yang lain. Jika berlaku kegagalan sistem teknologi tersebut, boleh menyebabkan maklumat tidak tepat, boleh menyebabkan berpotensi kepada kesan-kesan yang lebih teruk terhadap individu berkenaan. Jadi sebahagian pula ada akses dengan teknologi, sebahagian tak ada. Jadi banyaklah kesannya. Saya nak cerita satu-satu ni terlalu banyak. Banyak kesannya. Keberkesanan dan penguatkuasaan, kesukaran nak melaksanakannya, risiko lagi, penyalahgunaan kuasa. Jadi secara keseluruhannya saya nak sebut di sini. Walaupun tujuan utama peraturan tadi itu nak melindungi kesihatan awam. Tadi dia kata nak lindung kesihatan awam, kan? Tetapi terdapat risiko yang tinggi seperti pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data, kesan psikologi yang menyebabkan terjejasnya kesejahteraan hidup seseorang, keseimbangan dan keselamatan awam dan perlindungan hak yang diperlukan. Jadi benda ni banyak mudarat-mudarat daripada manfaat. Banyak mudarat. Tapi akta ni telah diluluskan oleh golongan-golongan ahli parlimen yang berbincang tanpa benar-benar dengan hati, tanpa benar-benar dengan perasaan, tanpa menghayati kehidupan masyarakat. Bismillah. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan jenis nak tengok sangat undang-undang ni. Bukanlah kita ni berkira sangat dengan undang-undang. Tetapi apabila undang-undang tersebut akan menjejaskan keselamatan, kesejahteraan, kehidupan masyarakat, rakyat kita ni, maka kita kena ambil pot. Lepas tu apa yang saya cakap ni, saya cakap pelan-pelan.
Dan saya cakap satu-satu. Kenapa? Supaya tuan-tuan faham. Kalau tak dapat, catatlah. Catat sikit-sikit, poin-poin pun cukup. Kemudian sampaikan kepada seramai yang boleh. Kita nak mengumpulkan seramai yang boleh rakyat ni. Supaya rakyat ni boleh membantah. Kita hantar surat kepada ahli parlimen kita. Kenapa tak datang pada hari berkenaan? Kenapa tak membahaskan perkara-perkara ini? Ahli parlimen kita lalai. Gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Akta yang telah 5 kali ditolak. Telah pun digugurkan dan ditangguhkan oleh kerajaan sebelum ini. Dan telah pun ditentang oleh Perdana Menteri kita sekarang, PMX. Telah pun ditentang oleh Pakatan Harapan sebelum ni. Tiba-tiba mereka pula yang bawa benda ni. Kenapa? Tentulah ada kepentingan yang tertentu. Yang mahu dikenakan. Yang ada kelebihan kepada mereka. Untuk menangani sesuatu perkara. Ya, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah. Itu baru Seksyen 15A. Saya tengok pula sekarang ni. Seksyen 21A. Akta 342. Ni seksyen baru ni. Yang baru ni. Yang baru yang dah diluluskan ni. Lepas ni akan dibawa ke Dewan Negara. Senator-senator kita pula bincang. Saya ingat senator kita bincang. Kalau banding dengan Dewan Rakyat, tentulah perbahasan di Dewan Rakyat ni nampak lebih hebat lah daripada perbahasan di Dewan Negara. Perbahasan Dewan Negara ni sekadar-sekadarnya. Tapi insya-Allah kita minta lah senator kita lebih cerdik lah daripada MP kita. Bincang, patah balik ke Dewan Rakyat. Patah balik. Kemudian patah balik ke Dewan Negara. Lulus lagi sekali. Kali ni 25 lah. Lebih sikit daripada tadi 23. Dia masuk pelan-pelan. Dia masuk senyap-senyap. Seolah-olah Akta 342 ni tak ada kesan apa-apa. Dewan Negara terpaksa luluskan. Pergi ke Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong cerdik. Tengok-tengok tak patut lulus. Tak nak luluskan. Sekiranya Dewan Negara dah lepas. Dewan Rakyat dah lepas. Dewan Rakyat, Parlimen lepas. Dewan Negara, Parlimen lepas. Yang di-Pertuan Agong kata tak mau ni. Maka automatik lebih kurang 60 hari kalau tak silap saya lah. Akta ini diluluskan. Jadi Agong, di mana kuasa Agong? Kuasa Agong ketika begini, dia tidak ada kekuatan. Dia tak setuju pun, pakat-pakat setuju kat Parlimen semua, pakat-pakat setuju dekat Dewan Negara, Dewan Rakyat, maka Agong pun kena terima. Habis macam mana nak selesaikan? Ni kami kena bincang dengan Yang di-Pertuan Agong. Kita kena bincang nak selesaikan macam mana. Tapi Raja ada kuasa. Saya teruskan sekarang ni. Raja ada kuasa. Artikel 150, artikel darurat. Ada kuasa. Baik, tengok dulu Seksyen 21A. Itu kemudian. Iaitu memberi kuasa penuh. Absolute power kepada Ketua Pengarah Kesihatan. Di bawah klausa arahan Ketua Pengarah. Quote and quote. Dari Seksyen 21A ni adalah tajuknya arahan Ketua Pengarah. Jadi kita nak sebut kuasa Ketua Pengarah ni lebih hebat daripada kuasa Perdana Menteri dalam hal ni. Dan lebih hebat daripada kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini. Baik, kita tengok. Seksyen 21A kurungan 1. Ketua Pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan. Nampak sekali lagi apa-apa mana-mana, apa-apa mana-mana. Undang-undang ni macam dia buat nak bagi semua benda boleh lah. Semua benda boleh. Semua kuasa boleh. Ni absolute power. Ketua Pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara. Ni semua ni undang-undang apa-apa ni. Undang-undang apa-apa, undang-undang mana-mana. Nak tunjuk apa? Undang-undang ni tak ada orang boleh lawan. Apa-apa cara. Apa-apa arahan. Tak ada SOP langsung. Maknanya absolute power. Sama ada secara am ataupun khusus. Nampak? Dah lah apa-apa tadi. Apa-apa cara, apa-apa arahan. Didetail kali. Cara am pun boleh, cara khusus pun boleh. Apa? Arahan Ketua Pengarah Kesihatan.
kepada kepada siapa pula? Mana-mana orang. Tadi apa-apa, ni mana-mana pula. Tak kira lah dia ni drug dealer ke, dia ni gangster ke, dia ni apa nama dia panggil, kartel ke. Jadi sekarang ni kartel dah sedia dah, Dragon 9. Sekarang ni Dragon dah tambah dah, Dragon 10. Dragon 10 yang mana? Tu KKM tu. The Dragon 10. Di atas lagi. Dragon 9 kata, bagilah saya sikit. Okeylah Tuan Dragon, saya bagi pada kamu. Kan? Ini perintah, kamu boleh tutup itu polis. Kamu boleh tutup itu sekolah. Kamu boleh tutup itu masjid. Boleh tutup itu semua, tu boleh tutup. Saya bagi kamu. Kamu bagi pada saya 1 juta cukuplah. 1 juta US cukuplah. Boleh. Boleh lah Dragon. Tengok sini, saya baca lagi sekali supaya kita faham. Ini absolute power. Ketua pengarah kesihatan, ketua pengarah KKM ni, level ketua pengarah ni, boleh mengeluarkan apa-apa arahan. Unlimited. Mengikut apa-apa cara. Unlimited. Nak guna WhatsApp pun boleh. WhatsApp je. Kan? Dragon 9. Hari ni saya lantik kamu jadi pegawai kesihatan peringkat negeri. Boleh tak? Boleh. Apa-apa cara. Guna WhatsApp je. Bawa ke mahkamah. Kan? Kamu ni siapa? Nak tutup polis, nak tutup pegawai polis, nak tutup apa? Siapa kamu ni? Saya dapat WhatsApp daripada ketua pengarah. Apa-apa cara boleh. Dalam akta ni. WhatsApp je. Ni bukti. WhatsApp. Lepas tu ketua pengarah kata, betul tu aku punya nombor tu. Betul. Macam itu je. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan. Mengikut apa-apa cara. Sama ada secara am atau secara khusus. Kepada siapa? Mana-mana orang. Ataupun mana-mana golongan orang. Mana-mana orang atau mana-mana golongan. Siapa pun tak apalah. Nak bagi kat Zionis pun boleh. Supaya mengambil apa-apa langkah. Apa-apa lagi. Semua pakai apa-apa. Nak ambil apa-apa langkah. Ambil lah kau. Ni macam cerita Piramli. Apa-apa pun boleh lah. Bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit. Apa-apa lagi. Bukan penyakit-penyakit yang ada sekian-sekian karakter apa tak. Apa-apa penyakit yang berjangkit. Dia boleh kata sesama ni berjangkit. Sesama ni bahaya ke tak bahaya? Tak bahaya. Tapi apa-apa penyakit. Boleh berjangkit tak? Boleh berjangkit. Tapi tak bahaya. Apa-apa penyakit. Siapa dia? Mana-mana golongan. Mana-mana orang. Ni macam jadi mamak India. Dia kata mana-mana apa-apa. Ini undang-undang apa-apa. Akta 342 ni undang-undang apa-apa. Saya baca penuh. Tengah. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan. Mengikut apa-apa cara. Sama ada secara am atau secara khusus kepada mana-mana orang atau mana-mana golongan orang supaya mengambil apa-apa langkah bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Ni macam bahasa Piramli lah. Tapi itu lawak jenaka. Ini Akta 342. Apa kehalnya ni? Ni orang Perak pula. Suara orang Perak keluar pula. Saya kata kelakar lah. Boleh parlimen terima macam ini ni? Apa-apa mana-mana, siapa-siapa, apa-apa mana-mana, siapa-siapa. Boleh macam itu. Tak ada batas. Ni mana letak otak ni? Kat lutut agaknya. Ini lutut pun tak ada otak. Tak datang langsung. Boleh lulus ni. Apa-apa mana-mana ni. Tak ada SOP-nya. Okey, 21A kurungan 2. Kurungan 2 pula. Tadi kurungan 1. Cik baik ada 1 dengan 2 je. Kalau ada 3, pensan kita. Baru baca, belum laksanakan lagi. Baik, tengok. 21A kurungan 2. Ini arahan ketua pengarah. Tadi pegawai je. Pun dah boleh tutup polis, pegawai pejabat polis dah. Dia boleh tutup semua sekali dah. Dia boleh tahan MP, dia boleh bertanding dah. Boleh tahan dah, itu pegawai. Ini ketua pengarah pula. Dia boleh bagi kat gangster mana dia nak bagi. Kan, gua bagi sama lu. Kan, satu kuasa, lu boleh tutup itu kedai-kedai semua Melayu punya tempat, lu boleh tutup atas arahan
atas arahan pegawai kesihatan. Okey, gua bagi sama lu bagi pada gua kan 1 juta US dollar sebulan. Boleh. Cina banyak duit. Toke banyak duit. Baik, 21A-2. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana arahan ketua pengarah. Tadi apa-apa, sekarang mana-mana pula. Dia kata, nak guna apa-apa ni dah banyak sangat ke atas apa-apa, kita guna mana-mana pula lah. Mana-mana orang yang melanggar. Jadi orang yang dituduh pula ni. Tadi orang yang diberi kuasa. Hanya kena tuduh. Siapa kena tuduh? Ketua Polis Daerah. Ketua Polis Daerah IPD. Ketua Polis Negeri. Kan? Kontijen. IPK. Kan? Contohnya kan? Mana-mana orang termasuklah ketua polis yang melanggar mana-mana arahan. Mana-mana arahan. Ketua pengarah yang dikeluarkan di bawah subsection 1 tadi. Kurungan 1 tadi. Melakukan suatu kesalahan. Jadi ni ada panjang bawah lagi lah. Saya tak malas nak baca tu. Memberi kuasa. Akta ini memberi kuasa. Absolute power. Kuasa sepenuh. Apa-apa. Mana-mana. Siapa-siapa. Itu semua. Yang berkaitan dengan apa-apa. Mana-mana. Itu kuasa absolute. Kan? Unlimited power. Memberi kuasa kepada ketua pengarah kesihatan. Kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara kepada mana-mana orang atau golongan orang dan pengamal perubatan untuk mengambil apa-apa langkah, apa-apa semua bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit yang dikatakan berjangkit. Jadi macam mana ni? Ni section 21A-1-2. Jadi apa implikasi dia? Macam-macam lah implikasi ni. Dah semua apa-apa mana-mana, apa-apa mana-mana. Apa-apa penyakit, apa-apa arahan, apa-apa cara. Mana-mana orang boleh bagi. Dia bukan kata orang tu sekian-sekian ke, orang tu merupakan pengamal undang-undang ke, orang tu orang yang ada tanggungjawab ke, telah berjanji setia nak jaga keselamatan negara lah, nak jaga apa. Tak, apa-apa, mana-mana orang boleh bagi. Nak bagi pada kartel, terpulang, tafaddal kata bahasa Arab. Tafaddal bagi. You nak kuasa ni. You boleh tutup itu kedai, you boleh tutup kedai itu supaya you punya kedai saja buka. You punya kedai saja buka, kan? Maka you boleh untung. Boleh. Berapa you punya untung? Kami punya untung satu bulan 30 juta. 30 juta. Bagi kat saya 1 juta cukuplah. Bagi kat ketua pengarah 1 juta cukuplah. Apa-apa mana-mana. Kemudian ada pula pegawai polis yang berintegriti. Ada pegawai SPRM yang berintegriti. Yang mau menangkap penjenayah-penjenayah ni. Tiba-tiba dia tak suka dengan pegawai-pegawai tadi. Maka dia jumpa dengan ketua pengarah. Dia bagi ketua pengarah duit sikit lah, apa sikit. Maka dia kata, ni, itu orang pergi. Bagi dia keluar daripada tempat ni. Tak apalah, you buatlah. Saya bagi kat you kuasa. Maka dia pun bagi seorang berkuasa, cakap kan. Kamu ketua polis sekian-sekian, kamu ketua SPRM sekian-sekian, maka kamu ni dikena diasingkan, digantung kerja. Selama berapa tahun? Sampai saya kata saya nak suruh kamu keluar. Nampak tak? Implikasi yang berlaku ni. Pelanggaran dari sudut privacy, dengan digitalnya, dengan penyalahan datanya, kebimbangan dari sudut hak asasinya, etikanya, integritinya, kesan-kesan sosialnya, kemudian dengan keadaan paksaan, dan bagai-bagai lah. Implikasi perundangan pula. Perkara ini boleh mempertikaikan perlembagaan. Tiba-tiba dikacaunya yang di Pertuan Agong, kerabat-kerabat raja, dikacaunya pula, kita kata Perdana Menteri pun boleh kena kacau. Tapi dia tak kacau lah Perdana Menteri yang lantik dia sebagai menteri, kemudian sebagai DG. Tak boleh nak kacau lah. Perdana Menteri yang lantik, Gaja mengesahkan sahaja. Secara keseluruhan, apa yang kita melihat di sini, dari sudut section baru 21A ini adalah merupakan kuasa yang terlalu luas. Absolut, apa-apa, mana-mana. Terlalu luas.
boleh membuka kepada penyalahgunaan kuasa. Dan kemudian pelaksanaan pula, apa-apa cara, boleh buat macam mana pun. Itu kuasa yang kita kata, kuasa kepada pengarah, ketua pengarah kesihatan. Dan arahan pula, tak perlu bukti, tak perlu ada SOP. Apa-apa penyakit yang berjangkit, yang dipercayai, maka tak perlu alasan yang kukuh, tak perlu ada bukti yang kukuh, yang dia sakit, yang dia ada masalah, tak perlu. Apa-apa, mana-mana. Apa-apa aku suka, mana-mana aku suka. Ini arahan yang boleh membawa kepada kuasa yang terlalu kuat, terlalu luas, sehingga boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Ada ke mana-mana orang macam tu? Tak ada. Tanyalah polis. Polis pun, dia nak buat tangkapan tu, dia bukan boleh terus tangkap orang gitu. Dia mesti ada bukti, macam IGP kita. Kan? Dia kata kat GISBH. GISBH ya. Lebih kurang itulah. Kata apa? Kami telah buat siasatan. Kami telah buat penyiasatan yang lama. Kami telah mendapat bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa GISBH ini adalah satu organisasi yang mengajar anak-anak meliwat dan diliwat. Dia sebut penyiasatan dia. Jadi walaupun akhirnya didapati seorang, dua orang agaknya yang ada terlibat. Tak tahulah betul tak betul, kita rasa betul lah. Kok baik sangka kita. Tapi dia cakap berdasarkan siasatan. Hak ni tak perlu siasat-siasat. Tak perlu bukti. Lagi hebat daripada IGP. Lagi hebat. Tak perlu bukti pun. Lebih hebat daripada polis. Lebih hebat daripada intelijen. Tak perlu apa-apa. Kan kuasa yang terlalu luas diberikan kepada ketua pengarah kesihatan di bawah seksyen ini bersifat terlalu luas tanpa sebarang mekanisme semak dan imbang yang jelas. Nak semak betul ke? Nak imbang betul ke? Dia boleh beri kuasa. Arahan dia apa-apa, mana-mana. Semua arahan boleh dikeluarkan kepada sesiapa sahaja tanpa perlu mendapat kebenaran dan kelulusan daripada mana-mana pihak. Jadi akta ini memberi kuasa yang hebat kepada ketua pengarah kesihatan ni. Kenapa ni dia nak bagi kuat sangat kuasa ni? Sebab di belakang ketua pengarah kesihatan ada menteri kesihatan, yang mana menteri kesihatan tu walaknya, percayanya, sekahnya, yakin dia, dorongan dia, pendukung dia ialah WHO. Dia boleh bagi arahan. Kalau dia kata kita tak setujulah dengan Tibun Nabawi, sebab orang duk pergi Tibun Nabawi ni kan, pergi ke bekam lah apa sebagainya, dia kata banyak orang tak pergi dah ke hospital, nak beranak pun semua dah pakai gentle birth saja. Semua dah pakai lahirkan anak secara tradisional ni, secara natural. Dah tak pergi dah. Semua dah tak pakat pergi dah dekat hospital. Asyik kena belah je dekat hospital. Semua dah pakat takut. Kita kena paksa ni. Maka kita kena haramkan orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan gentle birth ni, yang berkaitan dengan Tibun Nabawi ni, yang berkaitan dengan homeopati ni, ataupun ubat-ubat yang lain. Maka kita kena susahkan dia. Maka keluarkanlah apa-apa arahan kepada macam mana, apa-apa cara pun boleh. Dengan kepada sesiapa, gangster mana-mana pun boleh. Minta maaf no, saya interpret daripada apa yang ada di sini. Sebab tidak ada garis lurus, garis panduan. Tak ada apa-apa garis pun. Kalau ada garis pun kita tak setuju. Apa lagi tak ada garis? Kuasa yang terlalu luas yang diberikan oleh akta ini kepada ketua pengarah kesihatan. Arahan yang boleh dikeluarkan kepada siapa-siapa, mana-mana golongan, tanpa mendapat kelulusan, kebenaran, siasatan untuk buat semak dan imbang dengan jelas. Ini boleh membuka kepada ruang penyalahgunaan kuasa, terutamanya jika keputusan dibuat berdasarkan maklumat yang tidak tepat, maklumat yang ada kepentingan tertentu. Nampak tak? Aduh, ya Allah. Ini membimbangkan. Sekarang kita tak bimbang lah, kita tak kena lagi. Cuba kita kena besok. Tiba-tiba datang orang rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan,
Rumah ni nampak macam susah sikit lah, gelap. Saya nampak tak ada cahaya. Ni semua ni ada penyakit ni. Maka tuan kendaki menjalani pengasingan. Pengasingan apa pula? Pengasingan lah ni arahan daripada ketua pengarah kesihatan. Kamu tahu tak saya siapa? Saya tahu. Kamu ni ketua polis and IPK. Kamu ni ketua polis negeri. Jadi kamu ni telah sekarang ni disyaki ada penyakit, maka di bawah kuasa Akta 342 Seksyen 21A, ketua pengarah telah mengeluarkan arahan dengan apa-apa cara dan macam mana pun. Saya diarah datang sini nak beritahu pada tuan ketua polis dengan keluarga semua kena pergi pengasingan. Kenapa? Kerana disyaki ada penyakit Corona 24. Coronavirus 2024. Mana saya sakit, saya sihat. Itu tuan cakap tuan sihat. Tapi sebenarnya tuan tak sihat. Saya nampak mata tuan berair. Memanglah mata dia berair. Sebab dah tak tidur malam. Merah. Mata merah. Ni semua tanda-tanda ni. Kan? Habis ni tengok ni. Muka tuan pun dah warna merah-merah sikit. Memanglah merah dah marah. Kenapa? Rupanya besok ada operasi. Operasi apa? Nak kantoi tempat berjudi. Ketua polis sendiri pergi. Tiba-tiba ketua polis kena tangkap. Di bawah akta apa? Akta 342. Dipercayai ada penyakit berjangkit. Dan kemudian dengan anak-anak sekali kena tarik masuk van KKM. Dia pula bawa van jenazah. Kenapa van jenazah? Van betul KKM ambulans semua dah penuh. Dah banyak orang kena ni. Tinggal ketua polis je tak? Maka ketua polis dengan keluarga naik van jenazah hospital. Itu bawa lah. Nak lawan. Tak boleh lawan. Akta dah lulus. Akta dah lulus. Surat daripada ketua pengarah kesihatan. Keluar. Tangkap ni. Asingkan ni. Kenapa dia ada penyakit-penyakit? Saya sihat. Saya okey. Tak ada apa. Tak. Itu pandangan tuan. Pandangan kami. Tuan berpenyakit. Ada apa yang nak semaknya? Nak imbangnya? Dah terkena ketua polis. Baru padan muka. Sekarang semua tu nak tangkap. Siapa kata anti-vaksin, anti-vaksin. Ni semua golongan anti-vaksin ni kata. Ni semua golongan anti-vaksin ni. Ni bukan anti-vaksin, ni bukan masalah anti-vaksin. Ini masalah anti kedaulatan yang nak dicemari. Sekarang ni negara kita nak dicemari kedaulatannya. Tak sedar lagi ke? MP kita bisu, diam. Saya nak sebut kat sini lah malam ni. Saya nak marah dah sikit. Tak jalankan tugas. Yang menulis ni, yang bersama-sama memberikan idea-idea ni, fakta-fakta ni, bukan orang biasa. Pegawai-pegawai, bekas pegawai polis juga yang ada ni. Datuk Seri lagi. Ni yang bagi ni. Bekas ketua polis juga. Yang bersama-sama ni. Bukan yang orang biasa-biasa ni. Bukan pelukis kartun ke. Ataupun orang yang tak ada fikir apa-apa nak tulis saja. Tak. Tak mahal pelukis kartun. Dia bukan bidang dia lah. Tapi lawyer pun ada. Kita ada lawyer. 2-3 orang lawyer bersama. Berfikir. Apa jadi ni? Kalau akta ni diluluskan. Inilah kuasa ketua pengarah. Lebih hebat daripada kuasa agung. Pada masa-masa tertentu, dia boleh mengarahkan. Agung duduk dalam pengasingan. Agung disyaki. Ini Akta 342. Nak lawan ke dengan Akta 342 Perlembagaan Persekutuan yang telah diluluskan, yang kamu dah sign. Kamu dah setuju. Sekarang kamu kena. Minta maaf no. Kita nak sebut ni dengan bahasa orang kampung. Saya bukannya pandai sangat cakap sastra. Cakap orang kampung, saya faham. Bila kita kena, baru kita tahu. Tapi dah terantuk, baru nak tengadah, buat apa? Nasi dah menjadi basi, bukan bubur lagi, basi. Kalau bubur saya suka. Nasi jadi bubur, saya suka, saya makan bubur. Tapi nasi dah basi, tak boleh makan dah. Kemudian, bukan saja penyalahgunaan kuasa, terdedah kepada penyalahgunaan kuasa. Terdedah juga pelaksanaan. Apa cara? Nak buat dengan apa cara pun. Ketua polis kita, kamu kenal saya siapa? Saya tahu kamu ketua polis negeri. Kan? Kamu nak lawan, tangkap. Polis ni tangkap dia, ikat dengan gari. Kemudian nak apa cara? Tarik kaki. Tolong. Baru tahu nak tolong. Dah kena tarik kaki. Saya tak sakit. Kamu sakit, jangan cakap. Pegawai, tutup mulut dia. Turut dengan stapler. Bukan stapler apa? Selotip. Tolong selotip. Oh.
Dah kena baru nak tangkap. Jadi pelaksanaannya juga apa cara. Arahan tidak berlandaskan bukti yang kukuh. Jadi arahan tak semestinya ada bukti. Nampak tak? Ni undang-undang apa ni? Dia nak hukum orang tu salah. Orang tu sakit, bukan penjenayah. Orang tu sakit, bukan pesalah. Orang tu sakit patutnya dibuat dengan SOP orang yang sakit. Bukan dipaksa dengan tangkap, dengan kurung, dengan denda. Dipaksa dengan apa-apa cara. Tanpa bukti pula tu. Tak ada bukti. Dalam keadaan kuasa ini, tidak disertakan dengan keperluan untuk membuktikan keperluan kritikal dan kewajaran setiap arahan. Setiap arahan tak perlu ada bukti, tak perlu ada sebab-sebab kritikal. Ia boleh menimbulkan tindakan yang tidak berasaskan bukti saintifik dan ataupun data yang sahih. Tak payah ada data-data. Tuan kena tangkap hari ini. Mari kita masuk dulu ke pusat pengasingan. Kat mana? Tanjung Rambutan. Kena masuk Tanjung Rambutan, Ketua Polis Negara. Minta maaf, bukan Ketua Negeri. Ketua Polis Negeri. Negara jauh sangat. Tanjung Rambutan. Negeri. Kenapa? Kerana Tuan disyaki. So tempat tahanan kita hari ini, pengasingan Tuan kena bawa ke Tanjung Rambutan. Macam mana salah seorang daripada kawan-kawan kita telah masuk ke Tanjung Rambutan. Arahan pergi ke Tanjung Rambutan, duduk sebulan. Kenapa? Dia didapati oleh hakim tak betul cara fikir. Padahal fikir dia betul. Seorang yang very conscious, tapi diarahkan pergi ke Tanjung Rambutan. Oleh kerana yang arah tu hakim tu ada kuasa. Maka dia pergilah Tanjung Rambutan. Duduklah sebulan. Tak boleh jumpa. Saudara tak boleh jumpa. Tak boleh. Nampak tak? Itu hakim dia dah dibicarakan. Adalah bukti-buktinya. Itu hakim. Yang ini tak payah ada bukti yang kukuh. Cukup percaya aja. Sebab aja. Oleh itu boleh menimbulkan tindakan yang tidak berasas kepada bukti saintifik dan data yang sahih. Dan boleh menyebabkan tindakan yang tidak relevan. Menjejaskan keyakinan awam terhadap KKM. Tapi dah orang nak buat apa? Siapa yang pergi demonstrasi, semua pakat-pakat kena apa? Kena coronavirus 24 pula. Kenapa? Ada seorang tu didapati berjangkit, ada sesama. Yang lain semua kontak, ditanggap semacam lah jamaah tabligh yang kena. Mula-mula ingat tak? Mana yang kena? Siapa kena mula-mula tu? Jamaah tabligh dekat masjid. Oleh kerana dia pergi keluar dekat masjid, dia ada sesama lah apa sebagainya. Semua yang pergi kena belaka. Walaupun tak ada bukti lah, tak ada apa-apa. Jadi risiko kepada tindakan yang tidak adil. Risiko kepada tindakan yang tidak adil. Arahan mungkin dikenakan terhadap golongan tertentu. Jadi mungkin ada bias. Ni polis yang integriti. Polis ni polis yang baik. Polis yang cukup baiklah soleh. Tiba-tiba bila dia nak mengenakan tycoon yang ada, dia nak mengenakan kita kata orang-orang yang jahat-jahat tadi, tiba-tiba orang jahat tu bayarlah berapa-berapa kepada pegawai-pegawai kesihatan yang ada. Maka tiba-tiba berlakulah tindakan yang tidak adil. Dah jadi baru kita nak tergadah. Jangan sampai macam tu. Ni saya cerita satu-satu ni. Saya dah janji, saya kata saya akan cerita 3-4-2 ni. InsyaAllah, Alhamdulillah saya cerita malam ni. Supaya kita faham ni, akta ni. Sebab tu kita nak kena berkumpul. Kita nak kena bersama. Saya menyeru kepada semua rakyat. Semua rakyat. Tindakan kita akan tulis nanti. Pergi ke Telegram, search kan Red Alert Malaysia. Search Red Alert Malaysia, ada satu channel. Join channel tu. Join dalam channel Red Alert Malaysia. Buat masa ni tak ada banyak lagi, tapi kita akan letak satu-satu. Maksud yang saya baca ni, saya akan letak kat situ. Masuk ke situ dan kemudian kita akan buat beberapa perkara. Join lah. Saya tahu polis mesti joinnya kan. Sebab polis pun kena. Polis pun kena nanti. Kemudian akan ada gangguan-gangguan orang yang nak mengamalkan perbuatan-perbuatan yang lain. Maka dia akan beri kuasa untuk mengarahkan pengamal perbuatan untuk supaya tidak bebas. Tidak bebas dah. Ikut dia je semua. Jadi pengamal perubatan seperti homeopati, seperti Tibun Nabawi, Natural Party, Ayurveda, banyaklah pengamal
perubatan tradisional Cina, tradisional Melayu, tradisional India, semua jenis pengamal perubatan semua boleh terganggu dengan akta ini. Semua pakat-pakat. Arahan dia apa? Untuk mengelakkan penyakit berjangkit ini, maka tidak dibenarkan menggunakan kaedah perawatan bekam darah tak dibenarkan. Ini bukan saja Akta 775 tetapi juga Akta 342. Boleh, dia boleh guna. Kan? Fashdu pun tak boleh, urut pun tak boleh lepas ni. Pakat-pakat semua sakit pinggang sampai ketua. Nak urut tak pandai, salah urat. Urut pun tak boleh. Kenapa? Bila kita urut, nanti ada penyakit berjangkit. Disyaki. Didenda. Boleh. Dia kuasa dia luas. Dia boleh buat apa saja. Dan kuasa ini kita bayangkan. Bukan saja di peringkat negara kita. Dia akan naik sampai ke peringkat antarabangsa. Akan disambut pula oleh IHR yang akan activate bulan 3 ini jangkaannya. IHR akan turun ke bawah. Mengambil alih kuasa yang unlimited yang ada kepada Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi kuasa unlimited ni bukan hanya pergi kepada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, KKM, tetapi dia akan pergi sampailah kepada Pengarah Kesihatan WHO yang akan mengambil tempat. Jadi Akta 342 ni sebenarnya ialah akta yang bersifat lokal kebangsaan yang akan disambut oleh peraturan yang baru disebut International Health Regulation IHR yang akan dilaksanakan setelah akta ini diluluskan. Bila akta lulus, dia akan ambil alih lah. Dia adalah pula benda-benda lain pula. Jadi sebenarnya cukup dengan saya mengatakan bahawa kuasa yang tidak ada batasan ini boleh membawa kepada keburukan lebih daripada kebaikan. Kena pula orang yang menjadikan menjadi DG tu orang yang tak boleh dipercayai, mesti dia nak lantik orang yang geng dia. Ada banyaklah kita kata perkara-perkara yang ada, dan ni ada banyak lagi. Contohnya subsection 24 pula. Subsection 24 ada lagi ni. Subsection section 25. Section 31. Banyak lagi. Bukan 1, 2, 3 yang saya cakap ni. Ada lagi. Contohnya, general penalty. Penalty pula. Any person. Ni orang putih pula ni. Any person who commit an offence under the act for which no penalty is expressly provided shall on conviction. Siapa yang lawan akta ni? In the case of a person who is an individual. Siapa yang lawan ni? Orang individu, person. Maka be liable to a fine not exceeding 10,000 ringgit. Dia boleh didenda 10,000 ringgit. Atau to imprisonment. Bismillah. Atau boleh dipenjarakan for a term not exceeding 2 years. Ataupun boleh dipenjarakan 2 tahun. Tak nak pergi pengasingan, ketua polis. Tak nak pergi pengasingan, tak nak ikut kami, tak apa. Bawa mahkamah. Katakanlah ketua polis tu ada security. Polis lain lawan. Jangan tangkap ketua kami. Ketua kami baik, jangan tangkap ketua kami. Maka orang kesihatan tak boleh lawan. Dia kata, tak apalah, kau ada pistol Tak apa, aku ada hakim. Bawa ke hakim, kena denda. Tak nak ikut perintah akta ini, boleh didenda tidak lebih daripada 10,000. Dan kemudian in the case of body corporate, be liable to a fine not exceeding on 100,000 ringgit. Saya minta maaf Yang ini ni, yang lama ditukar. Daripada 10,000 menjadi 5,000 ringgit. Yang baru. Ini yang lama. Ini yang Anwar kata, denda dah diturunkan. 5,000 ringgit. Gaji minima. Katalah 2,500. Gaji minima katalah 2,500. 2 kali ganda. Kemudian kalaulah NGO ke, korporat ke, syarikat ke,
RM50,000. Denda ataupun penjara tidak lebih daripada 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Faham tak? Kalau kita tak nak ikut, saya tak nak ikut lah. Ini akta kerajaan ni. Tak apalah, saya duduk kat kampung lah. Saya duduk tempat-tempat yang tak ada orang lah. Saya pergi mana, tiba-tiba kena. Kalau yang kena tu madrasah, ustaz tu pula tak nak ikut. Tak nak ikut ya, tak apa. Sampaikan, datang surat mahkamah, polis kena pergi tangkap sebagainya. Okey, madrasah kena RM50,000. Nak cari RM1,000 pun, nak makan bulan-bulan pun berat madrasah ni. Nak kena bayar denda RM50,000. Kemudian tak cukup dengan itu. Ustaz tadi halawan pula, ustaz pun kena RM5,000 atau penjara 2 tahun, tak lebih daripada 2 tahun. Ustaz pula kena penjara. Itu yang saya sebut tadi. Kenapa kamu kena penjara ni? Saya kena penjara sebab saya ni ada selsema dan batuk-batuk. 2 tahun. Macam mana pula? Habis saya tak nak ikut. Pegawai kesihatan kata kena. Saya kata tak maulah. Saya nak lawan lah. Peduli apa aku? Ni rumah aku, tanah aku. Tiba-tiba datang polis. Bawa kena bayar denda RM5,000. Aku tak mampu. Dah lah aku kira berhutang. Dia rampas aku punya kereta ke motor ke. Aku masuk 2 tahun pula kerana aku membantah. 2 tahun masuk. Kenapa masuk 2 tahun? Bukan mencuri. Bukan membunuh. Bukan jenayah apa. Sebab ada selsema. Sebab ada batuk-batuk. Dia kata aku ni ada penyakit berjangkit. Tidak mustahil berlaku. Tidak mustahil. Bayangkan kekejaman akta ni. Orang yang sakit diperlaku seperti orang yang penjenayah. Sampai peringkat kena sampai 2 tahun boleh didenda ataupun boleh dipenjara. Ni Section 24. Tengok. Section 25. Compounding of offences. Tadi tu general penalty minta maaf. Ini pula adalah fine. Denda. Dia kata apa? Sama juga atas dibaca lebih kurang sama. In the case of person atau orang individu akan didenda tidak lebih daripada RM5,000 ataupun RM50,000. Ini kalau denda yang akan dikeluarkan oleh pihak Director General. Director General keluar denda, dia boleh bagi RM50,000 ataupun RM5,000 ataupun boleh dipenjara. Ini amendment pula Section 31. Section 31 ni pun berkenaan dengan denda juga. Denda juga. RM8,000 ataupun RM50,000 adalah dia punya sebab-sebab ataupun dipenjarakan. Baik. Yang sebut kat sini, di sini ni saya tunjukkan. Boleh nampak ke? Saya bacakanlah. RUU 342. Pindaan kesan terhadap rakyat. Bismillah. Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan. Masa tu dia belum Perdana Menteri, dia jadi Ketua Pembangkang pada tahun 2021, 16 hari bulan Disember. Saya akan arahkan semua ahli parlimen PKR menentang pindaan Akta 342. Ni Anwar Ibrahim sebelum jadi PM. Selepas jadi PM, yang kita dengar hari ni lah. Sebab tu ada perkara-perkara yang ditinggalkan ketika membaca bajet. Tiba-tiba kata YB Taqiyuddin, dia kata PM tak baca tentang penjara ataupun tahanan rumah. Rupanya ada penjara di rumah, tahanan rumah. Dalam bajet tu. Dia tak baca, kata Taqiyuddin, YB Kota Baru. Kota Baru kata macam itulah. Adakah kami nak terima yang dibaca atau terima yang ditulis? Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku sekarang ni. Tiba-tiba penjara. Rupanya penjara rumah ni antaranya juga kemungkinan besar melibatkan 342 juga. Wallahualam, saya pun tak tahulah. Saya cuma nak sebut sini je. Supaya kita faham bahawa akta yang ada ini telah diluluskan dengan keadaan tak cukup quorum. Maka yang di Pertua Parlimen kata apa? Okeylah, oleh kerana kita tak cukup quorum, maka kita ambil keputusan
luluskan ini dengan mendengar setuju ke tak setuju. Maka dia berkata, adakah siapa-siapa yang membangkang ataupun melarang? Senyap. Apabila adakah orang-orang kat sini ni yang setuju dengan akta ini diluluskan? Setuju. Adalah 2-3 orang cakap. Entah-entah tukang sapu yang cakap. Tukang sapu, kau cakap lah. Suara kau kuat sikit. Aku sakit tekak. Kau tolong cakapkan. Wakil untuk akulah. Setuju, kata tukang sapu. Minta maaf no. Saya bukan nak main-mainkan parlimen. Tapi nak sebut kat sini. Akta yang cukup besar. Boleh diluluskan dalam keadaan orang yang tak ramai. Tak cukup quorum. Kemudian dengan setuju. Lulus tak? Luluslah. Sebab itu budi bicara yang dipertua. Memang benda tu ada dalam dia punya pertimbangan dia. Luluslah. Tapi patutkah akta yang begini kejam yang boleh diluluskan tanpa perbahasan dan mengambil kira banyak benda yang saya sebut tadi? Dia boleh mengganggu perlembagaan perkara-perkara yang lain. Contohnya perkara 5 kalau tak silap saya tentang kebebasan, hak kebebasan menjaga kesihatan kita contohnya. Hak-hak yang lain ataupun perkara-perkara yang lain. Sekarang ni yang boleh mengisytiharkan darurat pada satu tempat atau seluruh negara. Boleh. DG boleh keluarkan darurat. Kita sedang berada dalam darurat. Tak perlu ada bukti. Macam sekarang ni. Sakit, ada simptom. Simptom pun tak perlu. Tak perlu ada simptom. Masuk kuarantin. Kenapa? Disyaki je. Baik. Jadi sebab tu dah sebut kat sini. Akta ni suatu akta yang kejam. Ni salah satu contoh daripada banyak lagi. Banyak lagi kita kata. Kan, perkara-perkara yang kita sebut dalam resolusi Task Force Rakyat. Banyak lagi ni. Banyak lagi. Ini salah satu je. Yang kita sebut, kalau kita cerita satu-satu, pakat-pakat, tak habis malam ni, besok tamu. Bambung lagi, banyak lagi. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, saya nak mengajak tuan-tuan perempuan pada hari ini, marilah sama-sama kita faham apakah sebenarnya yang telah dibuat oleh pihak kepimpinan negara yang ada pada hari ini. Yang duk fikir macam mana nak jaga negara ni. Ataupun macam mana nak jaga diri sendiri, duit sendiri. Macam mana untuk kepentingan dan kita kata kedaulatan negara. Ataupun ada kepentingan dan kedaulatan nafsu dan juga antarabangsa. Di sinilah yang kita nak sama-sama faham. Ada seorang, Rina kata, jangan takut sangat, nanti imun badan teruk. Tujuan saya cakap ni, bukan saya nak suruh takut. Bukan. Sebab kita tak takut pada manusia. Janji Allah kita menang. InsyaAllah. Islam akan menang. Tu janji Allah. Saya sebut ni supaya kita faham dan peka tentang keadaan yang berlaku pada hari ini. Supaya kita boleh bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita. Rakyat berfungsi sebagai rakyat. Berperanan sebagai rakyat. Raja berfungsi sebagai raja. Berperanan sebagai raja. Dan pemimpin-pemimpin yang ada, pembangkang, pencadang, semua tak kira lah, berfungsi dan berperanan sebagai pemimpin. Kita bukan nak kata takut nak sebut ni. Ini bukan agenda dalam negara ni. Ni bukan agenda Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan just follow aja. Ini bukan DG yang nak buat ni. Tetapi ini adalah lahir daripada deep state, kerajaan dalam kerajaan, kartel yang ada dalam kerajaan dan pemimpin-pemimpin yang mengkhianat negara. Inilah datang daripada semua ni. Dan kita nak kena sedar. Sebab tu parlimen ni tak cukup sekadar kita cakap kat parlimen. Parlimen ni yang nampak baik aja, yang pandai cakap tu, yang pandai berlakon tu, ramai, majoriti. Tapi yang benar-benar ikhlas. Sebab tu kita berharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan hidayah dan taufik kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar serta Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia serta sekalian Majlis Raja-Raja Melayu supaya melihat isu ini sebagai isu yang serius. Kita nampak macam kesihatan, tak? Dia akan melarat sampai kepada
kepimpinan yang lain sampai kepada kita kata kedaulatan negara. Ini ancaman. Nampak macam macam kita kata kesihatan aja ni, ini masa ada pandemik ya. Masa pandemik itulah dia boleh menyerang negara. Dia boleh menghancurkan negara. Dia boleh menyusun sempadan semula. Saya minta maaf, saya sebut lagi sekali. Sebelum ini, kan gelang yang ada di Singapura. Gelang yang ada di Singapura tu kawasan orang Melayu. Kawasan orang Melayu, gelang. Maknanya kalau ada ahli parlimen kat situ, orang Melayu lah akan jadi wakil parlimen dari gelang di Singapura. Tetapi mereka telah memecahkan kepada bahagian sehingga akhirnya ahli parlimen Melayu yang sepatutnya mewakili gelang tiba-tiba jadi ahli parlimen bukan Melayu. Kenapa? Gelang kawasan Melayu dipecahkan sempadannya menjadi 4. Ada 4 pula ahli parlimen kat situ. Jadi orang Melayu yang ramai dipecah-pecahkan. Akhirnya ahli parlimen yang bukan Melayu menguasai. Ini berlaku di Singapura. Dibuat oleh PAP, iaitu dibuat oleh parti Lee Kuan Yew. Dan benda ini bukan teori konspirasi. Ini memang fakta. Dah jelas. Bagaimana kawasan yang ramai Melayu dipecah-pecahkan. Kawasan yang banyak orang-orang yang lain digabung-gabungkan. Sehingga menyebabkan mereka boleh memenuhi parlimen. Dan sehingga akhirnya mereka boleh menguasai negara. Dan perkara ini tidak mustahil berlaku di negara kita. Dengan pensempadanan semula. Ceras yang patutnya ada 1 MP, tiba-tiba ceras ada 4 MP. Kenapa? Ceras ni lebih daripada 1 juta penduduk, katakanlah. Maka setiap 100,000 ni, kita nak kena bagi pada seorang MP. Maka pecah 4 cukuplah, tak payahlah pecah 10. Pecah 4 aja. Cukup 4 kat ceras, kan? 4 kat dekat Shah Alam, 4 dekat mana ni, Kuala Lumpur ke mana-mana tu, kawasan kat Ipoh ke apa sebagainya, kawasan-kawasan yang memang dikuasai ataupun dipenuhi oleh ramai mereka, dipecah-pecah. Akhirnya 2/3 daripada parlimen yang ada menjadi bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang Melayu. Yang sepatutnya Melayu lah majoriti. Tuan-tuan, perempuan rahmat Allah, ini semua taktik-taktik yang boleh digunakan. Hanya dengan menggunakan atas nama kesihatan. Ini contoh saja. Jadi sebab tu semalam saya terangkan, kita ni nak jaga negara kita ni. Kedaulatan negara kita sebenarnya yang paling penting adalah kedaulatan Islam. Kedaulatan agama yang telah pun dijanjikan oleh Allah dan Rasul akan ada tajdid 100 tahun. Dijanjikan oleh Allah. Sebab tu saya mengajak. Kalau rakyat yang tak mahu bersama dengan kebangkitan untuk memperkuatkan orang Islam kita ni, maka Allah akan pilih rakyat yang lain. Kita tak terlibat. Allah akan bagi menang juga. Begitu juga dengan pegawai-pegawai kerajaan yang tak mahu bersama. Begitu juga dengan menteri-menteri yang tak mahu bersama. Begitu juga lah dengan Tuanku Sultan mana-mana yang tak mahu bersama. Masih lagi nak bersama dengan arus yang ada, ikut aja apa yang international buat. Tak nak buat sesuatu. Malahan rakyat dah buka dah hari ni. Buka tangan. Marilah kita bersatu bersama-sama, ya wahai tuanku. Mari sama-sama kita hidupkan semula, betulkan semula negara kita. Tak nak sambut, maka Allah akan gantikan dengan orang lain. Ini bukan saya cakap, ini Nabi sebut, Allah sebut. Jadi perkara ni kita kena faham. Sebab tu perkara yang kita sebut ni bukan kita nak sama-sama nak rasa, tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah. Allah ada. Allah akan membuatkan sesuatu. Sebab tu kita nak kena buat maksima yang kita mampu. Kita buat maksima, penyatuan maksima. Kita tahu kita tak bergantung dengan makhluk pun. Tak heranlah kalau tak ada orang bersama kita. Sebab Allah janji menang, kita menang. Itu janji Allah. Allah yang paling tepat dalam berjanji. Maka kita bersama dengan kemenangan. Sebab tu malam ni saya nak sebut, ni kekejaman-kekejaman yang bakal berlaku, yang telah pun kita nampak hala tujunya. Maka kita menyeru kepada sekalian yang hadir, marilah sama-sama kita bersatu. Bersatu.
maka kami telah buka satu channel Telegram. Search Red Alert Malaysia. Red, R-E-D. Alert, A-L-E-R-T. Red Alert Malaysia. Cuba buat search, ada satu channel Red Alert Malaysia. Join. InsyaAllah kita akan masukkan maklumat-maklumat di sana. Dan insyaAllah kita hajat untuk satu penyatuan semua. Masuklah, siapa nak masuk tak apalah. Kalau orang jahat nak masuk dalam tu, masuklah. Kita tak boleh nak halang. Kalau ada orang yang niat jahat lah, apa nak masuk tu? Nak cari siapa dalam tu nak tengok. Dan insyaAllah tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak siapa pun. InsyaAllah tak boleh nampak. Jadi kita masuklah. Dan saya tahu di kalangan tuan-tuan perempuan ada yang pakar-pakar hackers. Ada yang pakar-pakar komputer tadi. Dan tolonglah sebar-sebarkan. Kita nak cari sekurang-kurangnya lebih daripada 15 juta. Saya nak cakap 15 juta ni, saya dapat dengar parti pendatang tanpa izin di negara kita. Mungkin dah sampai 13 juta. Ada yang kita dah 15 juta. Saya kata subhanallah, besok kalau pilihan raya habislah. Kalau dia semua pakat-pakat dapat IC. Semua pakat-pakat dapat IC. Maka pilihan raya akan jadi pilihan kena. Sebab kat sini kita nak kena faham akan realiti yang ada. Dan sekarang ni sudah masanya untuk kita bersama. Dan bukan kemenangan kita. Kita yang bagi menang. Allah yang bagi menang. Jadi sebab itulah insyaAllah saya cuba sampaikan sebahagian daripada resolusi yang ada di dalam kenyataan media yang telah kita keluarkan pada siang hari tadi. Jadi sebahagiannya, salah satunya ialah Akta 342. Baik, ada persoalan-persoalan bertanya tentang SSPA dan juga SSM. Jadi soalan ni saya ada juga bincang-bincang lah dengan kawan-kawan lawyer pun ada, dengan kawan-kawan yang bukan lawyer pun ada yang bincang. Jadi macam-macam pandangan. Saya nak sebut kat sini. Akta SSPA ataupun SSM. Ini yang lama, yang barunya SSPA ni adalah merupakan perkeliling baru kepada kaki tangan kerajaan. Jadi kaki tangan kerajaan ini dikendakilah untuk mengikut ketua jabatan. Mengikut ketua jabatan dalam bahagian apa-apalah yang ada. Dan kalau kita tengok, adalah perkara 194, Seksyen 194 dan sebagainya. Saya tak nak pergi detail sangat. Tapi nak sebut sini, intinya mereka nak paksa kaki tangan kerajaan untuk ambil vaksin. Ataupun ikut arahan. Itu sebenarnya dia punya inti dia. Inti dia. Jadi maknanya kaki tangan kerajaan yang sekarang ni dah mula faham. Kita ambil vaksin, kita sakit. Kita ambil vaksin, ada sahabat-sahabat kita mati. Semua dah pakat tak nak ambil. Maka ramai tak nak ambil. Dia tahu. Sebab yang nak ambil vaksin ni, daripada kajian-kajian yang dibuat, hanya kurang lebih 2.5%. Lebih kurang lah. Jadi dulu 80%. Pakat-pakat berlomba-lomba. Beratur panjang. Tapi bila dah ada kesan sampingan yang banyak berlaku, maka kesedaran ni mula ada. Sekarang ni tak kira lah anti-vaksin ke, pro-vaksin ke, pro-safe ke, semua pakat-pakat tak nak ambil. Baik, nak sebut kat sini, adakah kita cuba nak buat apa yang kita buat? Nak sign atau tak sign? Nak sebut kat sini. Yang pertama sekali, sikit lagi. Yang pertama sekali nak sebut kat sini, bagaimana kalau nak sign, tak nak sign, sama je. Kalau kita tak sign SSPA, kan, dia akan patah balik kepada SSN. Dan pada SSM tadi, yang lama, sistem lama, dia akan kata ada clause. Ada clause yang bila sampai peringkat naik gaji ke, ataupun naik pangkat ke apa sebagainya, maka orang tersebut, ataupun bila berlaku sesuatu, orang tersebut kena patah balik kepada perkara 194 ataupun SSPA tadi. Jadi kena pergi sana juga. Maka ada nasihat-nasihat daripada para lawyer-lawyer yang ada, tak apalah sign aja, tak apa SSPA. Tapi sign dengan bantahan. Apanya? Sign dengan bantahan. Jadi ada di situ tulis. Kan kalau sign dengan bantahan, tidak dikira. Dia boleh cakap, tidak dikira. Dia kat situ tulis. Kalau sign dengan bantahan, maka dia akan dikira sebagai, bantahan tu tidak akan dikira. Kita dah sign dah. Kan? Tak apa, tulis je dengan bantahan. Bila sampai waktunya besok, bila pergi berada dalam keadaan suasana yang kita tertekan, maka kita gunakan dengan bantahan ni. Kita bantahlah benda yang dia sebut-sebut tu. Saya bantah sebab benda ni. Jadi saya tak boleh dikenakan tindakan tata tertib walaupun saya sign, sebab sebenarnya saya bantah
Yang ni, yang ini, yang ini. Masa kita sign tu, kita ambil gambar siap-siap. Ambil gambar siap-siap. Ataupun kalau nak tulis tambah satu lampiran, saya membantah sekian pun boleh juga. Tapi kalau kita tulis sampai satu surat tu, kan, dia boleh buang je surat tu. Dia kat tempat sign tu, bantahan. Kalau nak tulis perkara 194, apa ikutlah. Saya bantah. Bantah pun tak apa, bantah. Jadi bila sampai waktu besok, kita dipaksa ambil, saya sebenarnya bantah. Yang ini yang saya bantah. Saya tak nak ambil vaksin ini walaupun Ketua Jabatan Suruh. Kenapa? Kerana saya berpegang dengan perkara 5, kebebasan untuk menjaga kesihatan. Kebebasan nak jaga kesihatan saya, nyawa saya. Saya tak yakin vaksin ini, contohlah. Contoh. Maka pada masa itu, adalah kata nak bantah baik. Ada yang lain pula kata tak apalah, sign saja. Sign saja. Bila nak besok, kita keluar je lah. Jadi itu terpulang pada masing-masing. Tuan-tuan faham yang ini. So kalau nak sign dengan bantahan pun boleh. Nak sign pun boleh. Sign saja. Ataupun tak sign. Sebab akhirnya dia akan paksa kita. Cumanya sekiranya kita tulis bantahan tadi, maka di situ ada statement kita yang boleh nak lawan bila sampai waktunya. Boleh nak lawan. Saya bantah yang ini, saya bantah. Sebab ini melanggar hak kebebasan saya. Hak kebebasan saya. Jadi ini yang kita kata sebagai sign bantahan tadi. Jadi bagi pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan, janganlah bimbang. Kita letakkan diri kita, hati kita, fikiran kita kepada semua. Iaitu kepada Allah. Kita minta ke Allah. Allah yang maha berkuasa. Kita kena tingkatkan iman kita, keyakinan kita. Itu yang paling penting. Sebab yang bagi segala-galanya itu Allah. Allah yang jaga umur kita. Kalau sakit kita, tak sakit kita, itu pun Allah yang beri. Jadi, itu nombor satu. Nombor dua, kan, kalau kita rasa kita tak puas hati dengan ni, kita sign dengan bantahan. Cukuplah. Ataupun lampirkan bantahan. Tak apa, cukuplah. Macam itu pun okey dah. Maknanya kalau nak buat tu. Sebab kita bimbang, bila kita sign, tak sign, besok sepatutnya kita ada allowance, tak dapat allowance. Ada kemudahan, istilah dia. Kemudahan, tak dapat kemudahan. Kan? Padahal kita mungkin memerlukan kemudahan tu. Jadi siapa yang tak nak sign, terpulang lah. Terpulang tak nak sign, terpulang. Jangan bergaduh lah. Terpulang masing-masing. Ada orang tak nak sign, maka dia pergi ke SSM. Tiba-tiba allowance tak dapat, kenaikan pangkat tak dapat sebab tak sign. Jadi kalau nak dapat itu sign. Bila masa kita ditekan, pada masa itu ditekan, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tak nak, masa tu kita lawan. Masa tu kita lawan. Jadi, masa tu bila? Wallahualam, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, kita pun tak tahu. Jadilah insyaAllah. Jadi kita kata, insyaAllah kita cuba, dan pada masa sama, task force rakyat akan cuba menggerakkan rakyat. Jadi kita nak gerakkan rakyat ni. Bukan gerak rakyat lawan kerajaan, bukan. Gerak rakyat menolong kerajaan. Kita nak sama-sama menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak, terutamanya yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang sekiranya baginda bersetujulah untuk bersama rakyat untuk menjaga agama, menjaga kedaulatan negara daripada ancaman-ancaman luar negara, terutamanya kerajaan dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Itulah insya-Allah sikit sebanyak. Saya minta maaf malam ni panjang sikit. Sebab perkara yang kita bincang ni memang panas. Memang panas. Saya pun berpeluh ni. Memang panas. Jadi nak sebut kat sini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut di sini menjadikan semua kita ni menjadi orang yang lega sikit lah. Sebab apa? Yang berkuasa bukan makhluk, yang berkuasa bukan manusia, yang berkuasa ialah Allah. Jadi dekat situ ada seorang Cikgu Zul dah letakkan situ https t.me Red Alert Malaysia. So cuba klik tu, join dalam Telegram. Ni dalam Telegram insya-Allah. Daripada situlah mudah-mudahan kita akan cuba dengar. Kita cuba susun insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fil aqsa wa khususan fil aqsa wa fil Falastin wa fil Malaysia wa fi kulli ard. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa irtaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik
وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وامت على شاتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته